Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Zuran Syahira Dan saya Kobineswaran. dalam Utusan Laskar Tinta TV edisi 10 Januari 2022. Ikuti perkembangan dan topik hangat yang akan kami bawakan hari ini khusus buat penonton di rumah. Subjek pendidikan moral menjadi isu hangat di platform Twitter selepas satu capan yang memuat naik tentang keperluan mempelajari subjek pendidikan moral bukan sahaja untuk pelajar bukan Islam, malah semua pelajar di Malaysia. Isu ini menjadi lebih hangat apabila subjek pendidikan Islam juga dipersoalkan, terutamanya dalam silibus pembelajaran di sekolah. Pendidikan moral ni dapat memberikan kita pelbagai nilai murni yang dapat kita pelajari, dan apabila kita keluar, kita dapat mempraktikkan benda tu dan sekaligus dapat berbentuk jati diri yang sangat baik. 我赞同，因为虽然我们考试的时候都是使命背你来模拟罢了，可是当我们被教课的时候，我们还是会有那个也是很重要，因为有些虽然很简单的事情，可是我们每次会忘记我们应该在那时候应该要做出什么的决定，这样子做人的道理、道德教育。 ஆமா, நிறைய கல்வி வந்து ஒரு கட்டாய சப்ஜெக்டாக இருக்கணும். பிகாஸ் நிறைய கல்வியில் நம்ம டெய்லி லைஃப் எப்படி நடந்துக்கூட சொல்லி தருவாங்க. ஆல்சோ நிறைய கல்வி வந்து நாட் ஒன்லி ஃபார் தமிழுக்கோ சீனங்களுக்கும் மட்டும்தான் கட்டாய சப்ஜெக்டாக இருக்கணும். ஐ ஃபீல் நிறைய கல்வி மலாய்க்காரங்களுக்கும் கட்டாய சப்ஜெக்டாக இருக்கணும். பிகாஸ் it actually talks about the real life example, how to survive in your real life and etc. And that's something should be owned and known by all races regardless of your not only Malay or Chinese, but everyone should know how to do it in real life. Ramai yang bersetuju dengan capan yang dimuat naik, akan tetapi ada segelintir yang mengaitkan isu ini dengan ketebalan iman agama masing-masing. Ia mendapat perhatian pihak berkuasa serta orang ramai yang turut mempersoal kerelevanan subjek itu pada masa kini. Perkahwinan kanak-kanak tidak dibenarkan di Filipina bermula 6 Januari 2022 kerana undang-undang yang mengharamkan amalan itu berkuat kuasa di negara di mana 1 daripada 6 gadis berkahwin sebelum umur 18 tahun. Negara Asia Tenggara yang miskin itu mempunyai jumlah perkahwinan kanak-kanak ke-12 tertinggi di dunia menurut Kumpulan Hak Asasi Perad Internasional yang berpangkalan di Britain dengan amalan budaya yang dipegang sejak sekian lama dan ketidaksamaan jantina mengalang perubahan. Saya rasa memang kita pun kena haramkan perkahwinan bawah umur sebab dia nak elakkan eksploitasi lah, especially kepada golongan yang berkemampuan. Jadi kita pun nak elakkan juga ada orang nak menjual kanak-kanak ni nak dijadikan isteri, dan orang-orang yang tak bertanggungjawab mengambil kesempatan boleh kahwin bawah umur tu untuk orang kata untuk berkahwin dan orang itu untuk exploit lah. Budak bawah umur tak ada income. So if diorang kahwin, diorang nak makan apa? Secondly, diorang tak mature. In my opinion, diorang tak mature. So usually orang yang kahwin awal ni, usually lah, diorang more to divorce. So we want to avoid this. Sebagai seorang bapa, kita melihat jugalah dia punya kesan atau undang-undang tu kan. Sebab kalau dari segi saya cakap tadi, kalau kita tahu dari segi hukum Islam tu tak ada undang-undang yang kata bawah umur tu tidak. Tapi dari segi kalau dari segi kemanusiaan kita tengok dari situ jugalah. Kalau dulu mungkin orang boleh terjaga, sekarang ada different story yang mana kadang-kadang kanak-kanak akan teraniaya dan sebagainya lah. Namun, undang-undang baharu itu yang ditandatangani oleh Presiden Rodrigo Duterte dan dikeluarkan kepada umum menetapkan hukuman penjara sehingga 12 tahun kerana berkahwin atau bersekedudukan dengan sesiapa sahaja di bawah umur 18 tahun. Laporan tahun lalu oleh Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu berkata lebih setengah bilion gadis dan wanita di seluruh dunia telah berkahwin pada zaman kanak-kanak dengan kadar tertinggi ditemui di Sub-Sahara Afrika dan Asia Selatan. Manfaat perubatan kanabis semakin diiktiraf di lebih 50 negara yang mempunyai program kanabis untuk rawatan. Suruhanjaya Dadah Narkotik Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah mengeraskan semula kanabis sebagai dadah kurang berbahaya, sekaligus menggalakkan kajian lanjut berkaitan potensi perubatan tumbuhan itu. Namun begitu, Undang-Undang Malaysia tidak membezakan kanabis rekreasi dan kanabis untuk rawatan. Ada yang menyalahgunakan tumbuhan ini untuk tujuan hiburan diri yang mana boleh mendatangkan risiko kepada kesihatan. Marijuana is known to have its own medical uses.
And as long as it does not violate the Dangerous Drugs Act, the Poison Act, and the Sales of Poison Act, I think it can be legalized because it is usable. Okay, although we cannot ensure that people will not misuse it, as long as there is a law that controls us from using it, I think we'll be fine. Marijuana tidak patut dilegalisasikan di Malaysia sebab saya sendiri pun rasa walaupun kita sekarang dah pada tahun 2022, negara kita sendiri pun memang masih tidak dia punya tahap awareness tentang penggunaan marijuana tu tidak tinggi. Saya rasa penggunaan ataupun hak-hak pengguna dia akan disalahgunakan. It's a must to legal marijuana in Malaysia for the time being because of its many health benefits. Like it's used in mental health, it's used in pain management. Health professionals have to take into account the many side effects and make sure that the dosage they use and all have to be adhering to the laws in Malaysia lah. Malaysia masih dengan undang-undang di mana individu yang terlibat dengan tumbuhan ini akan dikenakan tindakan undang-undang, iaitu sekiranya mana-mana individu ditangkap dengan kanabis seberat 300 gram atau lebih, seseorang individu itu dianggap mengedar dadah, iaitu suatu kesalahan yang boleh dihukum mati di bawah Seksyen 39 Subseksyen B Akta Dadah Berbahaya 1952. Filem tempatan di Anugerah Festival Filem Malaysia ke-31 FFM 31 yang berlangsung di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC menjadi bukti kehebatan industri filem di Malaysia. Untuk ketahui dengan lebih lanjut, wartawan Yasmin Alia ada laporannya. Industri perfilman Malaysia mampu juga berdiri setaraf industri perfilman antarabangsa. Buktinya, kita dapat lihat 6 filem tempatan yang berjaya memenangi pertandingan antarabangsa. Filem Roh tercalon dalam pertandingan antarabangsa dan membuka peluang untuk menjadi filem ke-7 yang berjaya mengharumkan nama industri perfilman Malaysia. Filem ini diarahkan oleh Amir Izwan pada tahun 2020 dan mendapat perhatian penonton dan berjaya memenangi anugerah filem terbaik di Festival Filem Malaysia yang ke-31. Filem indie genre seram terbitan Kuman Pictures Sendirian Berhad itu turut menggondol anugerah dalam 5 kategori lain iaitu Lakon Layar Terbaik, Pelakon Pembantu Wanita Terbaik, Pelakon Kanak-Kanak Terbaik, Rekaan Busana Terbaik dan Skor Muzik Asal Terbaik. Sebelum ini, Roh juga dipilih mewakili Malaysia ke Anugerah Akademi ke-93 bagi kategori filem antarabangsa. Kemenangan filem Roh di Festival Filem Malaysia yang 31 menjadi penanda aras buat karyawan dan industri perfilman Malaysia. Dengan penanda aras ini, adakah ia menjadi titik permulaan buat industri perfilman Malaysia untuk berada setaraf industri perfilman antarabangsa? Laporan ini akan membawa penjelasannya. Dekat editing tu, I dah nampak bila I after offline semua, I dah start nampak how beautiful this horror film is made. So and the minute I gather the talented team, I knew we're going to make something that is very valuable. Can open up bagi yang lain nampak, or especially the younger generations, to see that we can make, I would say, a quality production out of a not so fancy budget. So it's workable. At the end of the day, the world is like getting smaller. So it is possible for us definitely reaching there to co-producing with other countries. Ternyata produksi independen di Malaysia boleh menjadi titik permulaan dalam membuka ruang menuntut kejayaan di peringkat antarabangsa. Diteruskan dengan jumlah kutipan tertinggi bagi filem ini dimiliki pada hari keempat ia ditayangkan iaitu sebanyak RM56,427. Di antara 3 buah negara itu, Malaysia mempunyai peratusan tontonan tertinggi iaitu sebanyak 56%, diikuti dengan Singapura dan Brunei. Tambahan itu, filem Roh juga mendapat sambutan yang meriah di platform online seperti Netflix. I think it should be both. Both should be both in the cinema and also in platforms such as DC Hotstar and Netflix. Because some people don't have access to cinemas and phones are convenient. If
we get to know that people love cinema, and if the movie is a hit, they can go for online as well, because that's also a good platform for people who are scared for COVID right now, so they can check on their movies as well. First cinema, then online. Kena juga sebab kita pun tahu sekarang kan waktu digital kan, so ramai orang boleh beralih kepada Netflix semua kan, so rasanya lebih patutlah daripada masukkan ke wayang, maybe boleh cuba untuk ke platform lain macam WeTV, macam Netflix, so maybe boleh dapatkan lebih banyak penonton dari segi online. Industri filem tempatan perlu mencari inisiatif lain dan cuba membawa masuk filem tempatan ke platform digital selain daripada pawagam untuk mendapat khalayak penonton yang lebih tinggi. Salam sejahtera, bersama saya Yitian dan ramalan cuaca hari ini 10 Januari 2022 di Semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, keadaan cuaca cerah dan panas terik di kebanyakan kawasan sehingga kebanyak kolam renang kekeringan air. Namun, terdapat kelompok awan di perairan, Selat Melaka dan keadaan cuaca adalah mendung di kawasan pesisir pantai di negeri Perak dan juga Selangor. Sementara itu, pada sebelah petang dijangkakan keadaan cuaca lembap dengan udara bercuaca dan angin kencang di kawasan pantai barat, terutamanya di negeri Perak, Selangor, Kuala Lumpur dan juga negeri Sembilan. Sekian sahaja dari saya, Yitian Wong dan ramalan cuaca. Saya serahkan kembali kepada Jiran Syairah dan Indonesia di studio. Terima kasih Yitian Wong. Seterusnya, untuk paparan buletin sukan, saksikan perlawanan rugby antara UKM dan UPM. Untuk paparan penuh, saya serahkan kepada Syami Zainuddin yang kini berada di lokasi kejadian. Syami Zainuddin, anda di sana? Terima kasih rakan tugas studio, bersama saya Syami Zainuddin secara langsung di Universiti Kebangsaan Malaysia yang kini sedang mempersiapkan diri bagi pertandingan rugby Majlis Sukan Malaysia. Dan sekarang bersama saya Encik Samir yang merupakan pemain rugby Universiti Kebangsaan Malaysia serta atlet rugby Malaysia. So, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Boleh bagi sedikit perkenalan tentang Encik? Nama Muhammad Samir Muhammad Sani Surinder, merupakan tahun 3 Sukres dan sudah bermain rugby sejak umur 13 tahun. Seterusnya, boleh tak ceritakan sedikit persiapan yang dilakukan untuk menghadapi Masum? Jadi seperti sekarang, plan untuk Masum is training every day, and then weekend cuti, dan ada plan untuk gym, and maybe field session untuk pagi dan petang sehingga bulan Mac. Baik, terima kasih kerana sudi luangkan masa bersama kami dan kami doakan yang terbaik untuk pertandingan Encik Samir dan pasukan. Okay. Selamat maju jaya saya ucapkan kepada semua atlet yang akan bertanding dalam Majlis Sukan Universiti Malaysia 2020 ini. Sekian dari saya Syami Zainuddin, kembali ke studio. Terima kasih Syami Zainuddin. Sekian saja untuk utusan Laskar edisi 10 Januari 2022. Sebelum bersurai, saksikan tayangan video khas suasana Anugerah Filem Festival ke-31 yang berlangsung di KLCC. Salam hormat dari saya, Kewin Ishwaran. Dan saya Zuran Syairah. Terima kasih dan Assalamualaikum.